Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bincang uji minda 1.2C. Baik, soalan ni datangnya daripada buku teks. Okey, ini buku teks yang berada di muka surat 10. Jadi sebelum para pelajar teruskan melihat rakaman ini, saya harap pelajar sudah buat dulu. Okey, buat dulu latihan ini, dan jika tak faham baru boleh tengok. Okey, ataupun selepas siap tengok rakaman ini untuk tanda yang mana yang soalan yang awak betul, yang mana soalan yang awak salah. Dan ingat, dalam matematik salah tak apa. Sebenarnya dengan salah itulah kita buat, kita belajar. Okey. Baik, kita teruskan dengan soalan pertama. Baik, soalan pertama, okey, soalan A. Okey, 4 kuasa 5 bahagi 4 kuasa 4. Okey, ini kita guna hukum apa? Kita guna hukum A M bahagi A N sama dengan A M tolak N. Okey, dalam kes ini kita boleh buat 4 kuasa 5. Okey, jadi ini kuasa dia, ini M, ini N, 5 tolak 4 sama dengan 4 kuasa 1. Okey, dalam kes soalan A ini, ingat 4 ini sebenarnya boleh ditukarkan kepada asas yang lebih kecil, yang mana kita tahu, okey, 4 sama dengan 2 kuasa 2, betul tak? Okey, jadi tempat ini, 4 ini kita gantikan dengan 2 kuasa 2, okey, kuasa 1. Jadi 2, ini kena hukum apa? Hukum yang kita belajar, A kuasa M dikuasakan dengan N sama dengan A M darab N. So sama dengan A M N. Dalam kes ni kuasa 2 darab 1 sama dengan 2 kuasa 2. Sebab 2 darab 1, 2. Okay, ini jawapan akhir. Okey, sebab 4 ini boleh ditukarkan kepada asas yang lebih kecil. Okey, kita pergi kepada B. B pun mudahlah. Okey. Baik, so 7 kuasa 10. Okey, ini kuasa 10. Ini kuasa 6. Ini kuasa 2. Jadi 10 ni macam mana? 10 tolak 6 tolak 2. Sama dengan 7. 10 tolak 6 berapa? 10 tolak 6, 4. 4 tolak 2, 2. Jadi jawapannya adalah 7 kuasa 2. Mudah, ha? Baik, kita teruskan dengan C. Okey, jadi C. M. Soalannya ialah M kuasa 8. N kuasa 6. Per M kuasa 4. N. Okey, kalau tak ada tulis kuasa ni macam mana? Ada kuasa ke tak? Ada. 1. Jadi sama dengan, okey, ini sebenarnya apa yang sedang berlaku di sini ialah operasi bahagi. Bila operasi bahagi, kita akan gunakan apa? Kita akan gunakan hukum indeks pembahagian. Jadi M 8 tolak 4. Okey, N ini pun sama, sedang berlaku pembahagian. N tolak 1 sama dengan M 8 tolak 4, 4 N 6 tolak 1, 5. Okey, jadi itu ialah soalan C. Kalau betul, tandakan. Right. Kalau salah pangkah, buat pembetulan. Okey. Baik, kita pergi kepada D. Right. D. Okey, ada D. Kalau awak tengok sini, D dia ada perkali. Ni dia ada perkali. Apa yang kita kena buat bila ada perkali? Kita kena asingkan perkali ni. Kita selesaikan perkali terlebih dahulu. So, 27 per 9. Kita asingkan dia. Okey. Kita tengok di sini ada X. Okey. X kuasa 4. Dan ada operasi bahagi di sini. Okey. Bila operasi bahagi jadi tolak. 4 tolak 3. Okey. Y
5 tolak 2. Okey, so 27 bahagi 9 akan memberikan jawapan dia ialah 3. 3, X ni 4 tolak X. Okey, 4 tolak 3, 1. So tak payah tulis. 1 kuasa 1 tak payah tulis. Y kuasa 3. Okey, itu ialah untuk soalan D. Bagaimana dengan soalan E? Kita tengok soalan E. Mudah juga. E ni sama dengan B. So M, okey, 7. Okey, tolak 2 tolak 4. Mudah. So M, 7 tolak 2 berapa? 5. 5 tolak 2, 5 tolak 4, 1. So M kuasa 1 sama dengan M. Okey. Ya, kalau M kuasa 1 jangan tulis. 1 ni jangan tulis. Sebab 1 dia disembunyikan. Okey, 7 tolak 2. Salah. 7 tolak 2. Betul lah. 7 tolak 2, 5. Okey, 5 tolak 4, 1. Baik. Okey, selesai soalan E. Okey, kita pergi kepada soalan F. Baik. Untuk soalan F. Untuk soalan F, kita susun balik. Okey, kita susun balik macam ni. Negatif 25 H kuasa 4 bahagi 5 H kuasa 2 bahagi H. Betul tak? Jadi kita selesaikan yang mana? Kita selesaikan yang ini dulu. Okey. Selesaikan yang itu. Negatif 25 bahagi 5 sama dengan negatif 5. Negatif 5. Okey. H kuasa 4 tolak 2. Okey. Kat sini dia ada bahagi H. Biarkan dulu. Jangan confuse. So sama dengan negatif 5 H kuasa 2 bahagi H. Barulah kita selesaikan. Ini bahagi. Ingat bila bahagi kita gunakan hukum indeks yang mana? Gunakan hukum indeks ini Ini sebagai ulang kaji. M tolak N. Jadi di sini negatif 5H kuasa 2 tolak 1. 1 ni datang dari sini 1. Jadi sama dengan negatif 5H 2 tolak 1. 1. Jadi negatif 5H. Baik, untuk soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2A. Tengok soalan nombor 2A. Okey, 2A. Soalannya 8. Okey. Di sini dia tak ada nilai So saya nak gantikan 8 ni dengan X. Okey, ingat. Dalam matematik kita boleh gantikan pemboleh ubah nombor yang kita tak tahu dengan satu pemboleh ubah. 8 kuasa X ini saya gantikan dengan X sebab saya tak tahu. So 8 kuasa X bahagi 8 kuasa 4 bahagi 8 kuasa 3 sama dengan 8. 8 ni, okey. Kita ulang balik. 8 ni sebenarnya ada kuasa tapi tak ditunjuk. Apa kuasa dia? Kuasa 1. Jadi 8 sama dengan 8 X ini bahagi bahagi jadi tolak X tolak 4 tolak 3 sama dengan 8 kuasa 1. Okey. Apabila asas sudah sama, 8 dengan 8 ni asas sudah sama, maka kita boleh abaikan asas. Sebab asas ni tidak lagi diperlukan dalam pengiraan. Sekarang ni, apa yang kita nak buat ialah kita hanya perlu bandingkan nombor indeks sahaja. Yang mana, maka kita boleh tulis maka, okay, kita abaikan 8 ni, sebab 8 dah sama. Maka X tolak 4 tolak 3 sama dengan 1. Baik. Jadi kita boleh pindah macam biasalah. Selesaikan dulu. So X tolak 7 sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 tambah 7. X sama dengan 8. Okey nah. Jadi kita tengok balik. Kita masukkan dalam ni. Kita semak kembali. Jadi 8 tolak 4, 4. 4 tolak 3, 1. So, betul lah. Sini ialah 1.
Baik, ini ialah step pertama, ini ialah step kedua. Sekali lagi saya ulang, pada step kedua apabila asas sudah sama, ni asas sudah sama, kita tak perlu libatkan lagi 8 di dalam pengiraan. Jadi kita terus bandingkan saja. Dalam step ketiga ini, kita hanya perlu bandingkan nombor, bandingkan nombor indeks. Okey, kenapa hanya nombor indeks? Sebab asas sudah lagi tidak diperlukan di dalam pengiraan. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan B. Okey, soalan B, M kuasa 4, N. Okey, kalau tengok soalan B ni kita tahu, jadi saya nak gantikan nilai di sini sebagai X dan nilai di sini sebagai Y. Okey. M kuasa 4, N kuasa X. Saya gantikan sini sebagai X. Okey. Bahagi M. Di sini saya nak gantikan sebagai Y. N kuasa 5 sama dengan M kuasa 2, N. Okey. Jadi, apa yang kita harus buat? Apa yang kita harus buat ialah macam biasa, gunakan hukum indeks. Sini yang ini M. Okey, ini M. Apa yang terlibat? Bahagi. Bila bahagi apa jadi? Jadi tolak. Jadi sama dengan M 4 tolak Y darab N X tolak 5 sama dengan M kuasa 2 N. Okey. Jadi di sini, okey, saya ubah sekejap. Saya ubah pada warna. Okey, jadi kalau awak tengok di sini, kita bandingkan M dengan M. Okey. Dan kita bandingkan N. Okey, warna hijau ni N dengan N. Okey, jadi di sini ini step pertama, ini step kedua. Step ketiga, langkah ketiga akan terbahagi kepada dua lah. Satu untuk mencari nilai Y, satu untuk mencari nilai X. Baik, kita bandingkan M dengan M. Okey, jadi M 4 tolak Y sama dengan M kuasa 2, betul tak? Jadi kita bandingkan. Jadi bandingkan ini dengan ini. Ingat, sama seperti soalan A, apabila asas sudah sama, kita boleh abaikan asas. Kita hanya ambil nombor indeks saja. Jadi 4 tolak Y sama dengan 2. Okey. Saya naikkan ke atas. 4 tolak Y sama dengan 2. Jadi negatif Y sama dengan 2 tolak 4. Y sama dengan, negatif Y sama dengan negatif 2. Ini ada negatif-negatif. So kita potong-potong. Y sama dengan 2. Boleh? Maknanya nilai di sini, okey, nilai di sini Y mana ni? Y ialah 2. Okey, 2. Kita bandingkan, kita cuba semak balik. Ini 4 tolak 2 sama tak dengan 2? Okey, sama dengan 2. Alright, jadi kita pergi pada soalan seterusnya, bahagian 2. Ini step 3 ni ada 2 bahagian. Satu nak cari nilai Y, satu nak cari nilai X. Okey, nak cari nilai X. Okey, di nilai X macam mana? Kita hanya bandingkan N X tolak 5 sama dengan N. N, ingat, sekali lagi, bila tak ada kuasa, dia ada kuasa. Kuasanya apa? 1. Okey, jadi bila asas dah sama, kita tak payah lagi pertimbangkan asas. Sebab asas sudah sama. Jadi kita hanya ambil kuasa sahaja. X tolak 5 sama dengan 1. X sama dengan 5 ni bawa ke sana. Okey, jadi 1 tambah 5. So X sama dengan 6. Okey, semak balik. Alright. Ini semak balik. Kita masukkan nilai 6 ini. Masukkan nilai 6 ke dalam nombor ini. Jadi betul tak? 6 tolak 5, 1. Ya, betul. Jadi, semak berjaya.
Sama dengan ini juga. Okey, Y ni. Okey, kita masukkan balik dalam ini. 4 tolak Y ialah 2 sama dengan 2. Ya, betul. Jadi kita tahu Y sama dengan 2, X sama dengan 6. Okey, selesai soalan B. Kita teruskan dengan soalan C. Okey. Soalan C. Macam biasa, kat sini kita tak tahu nilai. Jadi kita gantikan dengan X. Kat sini kita tak tahu nilai, ini kita gantikan dengan Y. Jadi M kuasa 10, N kuasa 4 darab M kuasa X. N kuasa 2 per M kuasa 7 N sama dengan M kuasa 5 N Y. Okey, mudah ha? Okey, apa yang awak kena perhatikan di sini, ada kombinasi dua hukum indeks yang berbeza. Satu ada hukum indeks pembahagian di sini, ini pembahagian, dan ada satu hukum indeks pendaraban. Jadi ada dua. Dia guna. Okey, baik. Jadi di sini kita cuba selesaikan yang atas dulu. Sama dengan M kuasa 10. Kita tengok sini X kan? Sini X. Dan ini adalah operasi apa? Ini adalah operasi tambah. Jadi 10 tambah X. Boleh. Dan ini adalah apa? Ini adalah operasi bahagi. Dan ini ada nombor 7. Kita tolak dengan 7. Boleh. Kenapa tambah? Tambah ini disebabkan oleh operasi darab. Kenapa tolak? Tolak ini disebabkan oleh operasi bahagi. Okey, kemudian selesai. Okey, ini dah selesai. M selesai. Kita ambil pula pemboleh ubah N. N kuasa 4. Ini operasi apa? Ini operasi darab. Jadi tambah. So, tambah 2. Ini adalah operasi bahagi. Jadi, ini kuasa 1. Tolak 1. Sama dengan M kuasa 5 N Y. Boleh. Jadi patutnya pada step yang kedua ini awak boleh tukarkan ini, tukarkan bentuk pecahan ini kepada operasi indeks. Okey, jadi kita teruskan, kita selesaikan M. Okey. Selesaikan 10 tolak 7. Okey, 10 tolak 7 ialah 3 tambah X N 4 tambah 2 6. 6 tolak 1 5. Sama dengan M kuasa 5 N Y. Okey, boleh Jadi pada step ini kita akan bandingkan M dengan M, bandingkan M dengan M. Okey, jadi M 3 tambah X sama dengan M kuasa 5. Asas sudah sama. Okey. Bila asas sudah sama, kita abaikan asas. Kita hanya ambil nombor indeks saja. 3 tambah X sama dengan 5. X sama dengan 5 tolak 3. Awak akan dapat X sama dengan 2. Selesai. Okey. Boleh. Alright. Dan yang tengok yang kedua. Okey. Kita bandingkan N kuasa 5 bandingkan dengan N kuasa Y. Oh, ini straight to the point. Jadi N kuasa 5 sama dengan N kuasa Y. Sudah sama, abaikan nombor asas, ambil nombor indeks sahaja. Maka kita dapat 5 sama dengan Y ataupun Y sama dengan 5. Okey. Selesai soalan C. Kita pergi kepada soalan D. Alright, soalan D. Okey, soalan D. Okey, D ada beberapa kombinasi yang awak perlu faham. Okey, ada perkali, okey, ada darab, ada tambah dan juga ada bahagi. Okey, kalau kita tengok soalan D ni, dia dah ada pemboleh ubah X dan juga Y. Ada pemboleh ubah X, ada pemboleh ubah Y. Jadi elakkan, kalau kita nak jadikan ini sebagai pemboleh ubah, jangan guna X dengan Y lah. Sebab dia akan mengelirukan. Jadi,
saya nak tukar. Okey, tukar dengan apa? Saya nak tukar ini sebagai P. Okey, sini sebagai Q, sini sebagai R. Sebab saya tak nak bagi keliru. Jadi ingat, step pertama, apabila ada soalan macam ini, kita kena selesaikan dahulu perkali. Okey, so perkali, kalau tengok ni, okey, perkali diwakilkan dengan R lah. Betul tak? Okey, so kita ambil 27. Okey, 27 ini bahagi kan? Ini bahagi R. Kenapa R? Ini, saya dah gantikan dia dengan R. Sama dengan 3. Okey. Okey, ini step pertama, nak cari perkali. 27 bahagi dengan R sama dengan 3. Kepada yang tak tahu, tiba-tiba datangnya R ni. Okey, ingat, R ni saya gantikan dahulu dengan satu pemboleh ubah yang saya pilih supaya senang untuk diwakilkan di dalam pengiraan. Jadi 27 sama dengan 3R. Okey, kita bawa R ke sana dan kita bawa 3 kembali ke sini. Jadi 27 per 3 sama dengan R. So R sama dengan berapa? 27 bahagi 3, maka kita dapat R sama dengan 9. Okey. Alright. Jadi sebenarnya di sini kedudukan ini ialah 9. Selesai bahagian 1. Untuk bahagian 2, ini bahagian 1. Untuk bahagian 2, kita nak cari nilai apa tu? Okey, kita cari nilai P dulu. Okay, nilai P. Okey, so nilai P pemboleh ubahnya apa? Nilai P ialah untuk Y. So kita ambil Y. Okey, kuasa 6. Okey, ni apa ni? Ni darab. Ingat, darab jadi apa? Darab jadi tambah P. Okey, dan di sini ada tolak. Okey, tolak 3 sama dengan Y kuasa 5. Ni, ini ialah Y kuasa 5. Jadi Y 6 tolak 3, 3 tambah P sama dengan Y kuasa 5. Okey, jadi Y ni sudah sama, abaikan asas. Kita ambil dia punya indeks sahaja. So 3 tambah P sama dengan 5. P sama dengan 5 tolak 3. P sama dengan 2. Selesai. Okey, dan akhir sekali kita nak cari, kalau tadi dah cari R, dah cari P, kita teruskan kepada Q pula. Q ialah indeks untuk X. Alright. Jadi kita ambil X tadi. X 3. Okey. X 3 ni kat mana ni? Ni 3 nah. So 3. Di sini ada X kuasa 1 . So itu tambah. So tambah 1 tolak berapa? 2. Ni ada 2 ni. Okey, ni 2 ni kan. Okey, so sama dengan sebelah sini, inilah perkalinya. Ini yang kita tahu ni. Sama dengan X kuasa Q. Jadi, dia punya asas sudah sama. Abaikan asas, hanya ambil indeks sahaja. Selesaikan 3 tambah 1, 1. 3 tambah 1, 4. 4 tolak 2, 2. Jadi 2 sama dengan Q. Q sama dengan 2. Okay. Jadi kalau kita susun balik, dia punya ni, kita akan dapat 27 X kuasa 3 Y kuasa 6 darab X Y. Y apa? Y tadi Y kuasa P kan? So Y kuasa 2 per, okey, ni kotak ni apa ni? Sini ialah 9 X kuasa 2 Y kuasa 3 sama dengan 3 X. Q dah ada. Q kuasa 2 Y kuasa 5. Okey, yang mana kita nak cari tadi ya? Okey, baik. Yang kita nak cari tadi
Yang ni kan. Ini yang kita nak cari tadi. Kita nak cari nilai ini. Nilai ini sudah dapat 9. Kita nak cari nilai ini. Okey. Dan kita nak cari nilai ini. Tadi saya wakilkan ini sebagai R. Saya wakilkan ini ini apa ni? Y kan? Okey, ini P. So ini sebagai P dan ini sebagai Q. Okey, so ini ialah pengiraan dia. Alright. P ini pengiraan dia dan Q ini pengiraan dia. Boleh? Okey. Selesai sudah soalan nombor 2. Okey, akhir sekali kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, di soalan nombor 3, konsep yang sama berlaku, ada operasi pembahagian dan juga ada operasi pendaraban. Okey, sesalin baliklah, sesalin 2 kuasa X darab 3 kuasa Y per 2 kuasa 4 darab 3 kuasa 2 sama dengan 6. Okey, ini sebenarnya dalam soalan dia ada hint, dia ada clue nah. Baik, bila kita ada nombor macam ni, nombor 6 seketul macam ni. Alright, dan kita ada di sebelah kirinya 2 darab 3, maknanya di sebelah kiri ni memberikan hint bagaimana nak tukar apa yang harus kita lakukan pada angka di sebelah kanan. Okey. Apa maksud cikgu? Maksud saya ialah macam ni So 2 kuasa X darab 3 kuasa Y per 2 kuasa 4 darab 3 kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 1 darab 3 kuasa 1. Ini maksud saya. Sama kan? Saya tukarkan 2 dengan 3. Sama dengan apa yang berlaku pada sebelah kiri. Okey, kita tengok penyelesaian dia. Okey. 2x itu bahagi jadi tolak. 2x tolak 4. Okey. Alright, sama dengan di sebelah kanan ada apa? 2 kuasa 1. Okey, sudah sama. Ingat, bila asas sudah sama, abaikan asas, ambil nombor indeks. X tolak 4 sama dengan 1. X sama dengan 1 tambah 4. X sama dengan 5. Selesai. Okey, dan kita tengok Y pula. Nombor 3 pula. So, 3 kuasa Y berlakunya pembahagian. Ini bahagi, ni bahagi. Berlaku proses bahagi. Okey, tolak 2. Okey, sama dengan 3 kuasa 1. Macam biasa, asas sama, abaikan asas, ambil nombor indeks. Y tolak 2 sama dengan 1. Jadi kita dapat Y sama dengan 1 tambah 2. Jadi Y tambah Y sama dengan T. Okey. Sorry. Okey, dia lari pula. Jadi Y sama dengan berapa? Y sama dengan 3. Boleh? Okey, tapi soalannya dia nak apa? Soalannya dia nak X tambah Y. Bila dia nak X tambah Y, X tambah Y, kita tahu X sama dengan 5. So, 5 tambah 3. 5 tambah 3 sama dengan 8. Okey, baik. Jadi, selesai sudah perbincangan soalan nombor 3. Macam biasa, yang mana salah, jangan malu untuk mengaku salah. Betulkan balik, buat pembetulan. Yang mana yang betul, tahniah. Alright. Dan jangan lupa cari lagi soalan-soalan latihan tambahan supaya awak lebih mahir di dalam mengaplikasikan hukum indeks yang terlibat. Baik, sehingga itu kita jumpa lagi dalam rakaman seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.